Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang berhormat Kepala Batas telah pun bertanya tentang senarai projek perumahan awam yang terbengkalai. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, sukacita dimaklumkan. Sejak Kerajaan Perpaduan ditubuhkan, tiada projek perumahan awam yang terbengkalai. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT sentiasa memantau status pemajuan perumahan, projek perumahan awam dan projek perumahan swasta melalui pendekatan berikut. A. Projek perumahan awam. Walaupun kebanyakan projek kerajaan yang dilaksanakan memenuhi tempoh penyiapan yang ditetapkan, terdapat juga projek yang dilaksanakan oleh kerajaan berada dalam kategori projek lewat jadual dan sakit. Namun, bagi meminimalkan projek dalam kategori ini, KPKT telah mengambil tindakan untuk memantau prestasi pelaksanaan projek perumahan program perumahan rakyat PPR yang bermasalah selaras dengan perkeliling kerajaan 4.5, iaitu tata cara pengurusan projek sakit dan pelantikan kontraktor penyiap bagi projek sakit seperti berikut. Pertama, projek yang mengalami kelewatan dan projek sakit akan dipantau sentiasa melalui mekanisme dalaman seperti Majlis Tindakan Pembangunan Kementerian dan Jawatan Kuasa Contract Coordination Panel. Kedua, penilaian dan pemantauan berkala akan dilaksanakan ke atas prestasi projek. Selain itu, pelaksanaan langkah pemulihan atau penamatan kontraktor yang sedia ada akan dibuat sekiranya perlu. Yang ketiga, sekiranya penamatan dibuat, jaminan bond pelaksanaan atau performance bond atau jaminan bayaran pendahuluan akan dirampas daripada institusi kewangan yang menjamin pelaksanaan projek tersebut dengan kadar segera atau setakat mana jumlah yang tidak dibayar balik kepada kerajaan. Dan keempat, kontraktor juga boleh dikenakan tindakan tata tertib termasuk dikenakan penalti atau disenarai hitamkan atas kegagalan memenuhi obligasi kontrak. Selain itu, KPKT juga giat melaksanakan pemantauan secara berkala selain melaksanakan penyelarasan bersama pihak berkuasa negeri serta agensi pusat seperti unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri untuk menangani isu-isu di luar kawalan kementerian. Kedua, ini adalah sebenarnya maklumat tambahan. Untuk projek perumahan swasta, untuk maklumat ahli yang berhormat, definisi bagi projek sakit dan projek terbengkalai untuk perumahan swasta adalah seperti berikut. Makna projek sakit adalah projek yang mengalami kelewatan melebihi 30% berbanding dengan kemajuan yang sepatutnya atau telah tamat tempoh perjanjian jual beli, sales and purchase agreement. Dan kedua, projek terbengkalai. Projek yang terbengkalai ini ditakrifkan sebagai projek-projek yang memenuhi kriteria berikut. A. Projek yang tidak siap dalam atau luar tempoh perjanjian jual dan beli yang tiada sebarang aktiviti yang ketara di tapak pembinaan selama 6 bulan secara berterusan. Kedua, petisyen penggulungan telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi di bawah Seksyen 218 Akta Syarikat tahun 1966. Dan C. Syarikat diletakkan di bawah pegawai penerima dan pengurus receiver and manager, ataupun D. Pemaju mengakui tidak berupaya secara bertulis kepada pengawal perumahan, dan terakhir disahkan projek terbengkalai oleh Menteri Pembangunan KPKT di bawah Seksyen 11-1-C Akta 118. Berdasarkan kepada laporan Task Force Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai, sehingga 31 Ogos 2023, terdapat sebanyak 112 projek perumahan swasta, bukan perumahan awam ya, perumahan swasta, terbengkalai melibatkan 23,912 unit rumah dan 13,854 pembeli yang terkesan sehingga 31 Ogos tahun ini. Dan nilai pembangunan kasar dengan izin gross development value adalah sebanyak 12.98 bilion. Sebagai panduan umum, bakal pembeli rumah adalah dinasihatkan untuk merujuk ke laman web ehome.kpkt.gov.my, ehome, E-H-O-M-E, bagi menyemak sama ada pemaju atau ahli lembaga pengarah sesuatu syarikat yang membangunkan projek perumahan sama ada terlibat dalam projek sakit atau terbengkalai. Dan rakyat ataupun pembeli rumah dinasihatkan untuk lebih berhati-hati apabila membuat apa-apa transaksi pembelian rumah.
Para pembeli juga boleh mengemukakan aduan rasmi kepada Jabatan Perumahan Negara apabila mengesyaki bahawa sesuatu pembangunan perumahan tersebut dijalankan tanpa mematuhi mana-mana peruntukan di bawah Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan tahun 1966 agar kertas siasatan dan tindakan sewajarnya dapat dijalankan. Untuk makluman semua, aduan juga boleh dibuat melalui sistem pengurusan aduan awam melalui kpkt.sp8b.gov.my ataupun SISPA. Itu saja. Sekian, terima kasih. Sila Kepala Batas. Bismillah, terima kasih kepada Menteri di atas jawapan yang komprehensif sebentar tadi. Ada dua perkara yang ingin saya utarakan dan mohon perincian daripada Yang Berhormat Menteri. Yang pertama, apakah usaha yang disebutkan sebentar tadi berkenaan dengan projek swasta, penambahbaikan pihak kementerian terhadap Akta Pemajuan dan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966, Akta 118 sebagai langkah menangani lambakan projek-projek yang terbengkalai ataupun bermasalah. Yang kedua, saya mohon juga kepada penjelasan Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan model baharu penambahbaikan pelaksanaan PPAM. Sebagaimana jawapan Yang Berhormat sebelum ini kepada saya secara bertulis, khususnya kepada pembeli-pembeli PPAM Conifer di Taman Permatang Sintok. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Ini adalah soalan khusus yang dia tidak berkaitan dengan soalan asal. Tapi saya akan siasat dan berikan kepada jawapan bertulis. Bagaimanapun untuk menambahbaikan, untuk maklumat Yang Berhormat, KPKT melalui Jabatan Perumahan Negara telah pun mengeluarkan surat pengesahan status projek terbengkalai kepada pembeli dan yang terkesan dengan pembangunan projek perumahan swasta yang terbengkalai dengan menyarankan beberapa perkara-perkara berikut. Iaitu pertama, pihak bank pembiaya memberikan pengurangan atau pengecualian kadar faedah dan penstrukturan semula pinjaman perumahan atau membatalkan pinjaman perumahan dan penyelesaian penuh dengan pengecualian kadar faedah. Kedua, permohonan pengeluaran simpanan kali kedua daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Dan yang ketiga, pembatalan pinjaman sedia ada dan peminjam diberi peluang untuk memohon pinjaman baru yang penuh seperti pinjaman kali pertama ataupun pengecualian faedah pinjaman 4% di sepanjang tempoh projek dipulihkan atau 5 tahun bagi urusan berkaitan dengan lembaga pembiayaan perumahan sektor awam. Terima kasih kepada Yang Berhormat Taiping yang bertanya tentang pencapaian task force projek perumahan swasta sakit yang terbengkalai. Pasukan petugas tugas khas ini telah ditubuhkan apabila kerajaan perpaduan dibentuk. Setakat ini pasukan ini dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri KPKT sendiri. Sehingga 31 Ogos 20 tahun ini, sebanyak 256 projek perumahan sakit swasta telah berjaya diselamatkan, iaitu 225 projek berjaya disiapkan sehingga mendapat sijil penyampaian dan pematuhan Certificate of Completion and Compliance CCC, dan 31 projek lagi telah bertukar status menjadi lancar. Jumlah ini meliputi sebanyak 28,363 unit rumah dengan nilai gross development value sebanyak 23.37 bilion. Ini adalah pencapaian setakat hari ini. Sebenarnya untuk mengelakkan masalah projek perumahan swasta yang terbengkalai, kerajaan dan hala tuju yang baru adalah menggalakkan supaya pemaju perumahan bina baru kemudian jual. Build and sell, not sell and build dengan izin. Inisiatif kerajaan dalam meningkatkan pemajuan bina kemudian jual 10% hingga 90% di Semenanjung Malaysia adalah pertama, kita memberikan kemudahan pengurangan bayaran deposit kepada pemaju sehingga 200,000 ke dalam Housing Development Account HDA. Berbanding dengan pemaju lain yang jual baru bina, mereka perlu bayar sebanyak 3% daripada kos pembinaan. Kedua, insentif yang diberikan termasuk kemudahan fast lane oleh PBT dalam urusan berkaitan dengan permohonan, kebenaran merancang, pelan pembangunan dan urusan-urusan berkaitan dengan jabatan-jabatan teknikal. Yang ketiga, diberikan pertimbangan untuk pelepasan pembinaan rumah kos rendah
atau rumah mesra rakyat seperti yang disyaratkan oleh kerajaan negeri tertakluk kepada kelulusan kerajaan negeri. Dan insentif yang keempat, diberikan pertimbangan pengecualian sepenuhnya caj pematuhan dan caj pembangunan, fast lane untuk kelulusan kebenaran merancang, plan bangunan dan lain-lain insentif yang dapat membantu pemaju. Walau bagaimanapun, perkara ini tertakluk kepada persetujuan kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Sekian, terima kasih.